Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Mac bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Muhammad Amshar Zamani. Berikut tajuk utama malam ini. Motek batal lesen Emirates Travel. Juga tolak kekasih hingga maut, pemandu lori berdepan 40 tahun penjara. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek membatalkan lesen Emirates Travel and Tours Sdn Bhd Emirates Travel berkuat kuasa Isnin ini. Pembatalan lesen syarikat tersebut selaras dengan Perenggan 8-1-B dan -D Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Motek dalam kenyataan hari ini berkata Emirates Travel didapati telah melanggar syarat lesen dan peruntukan akta berkenaan serta menjalankan perniagaan mengikut cara yang memudaratkan kepentingan orang awam, industri pelancongan atau ekonomi negara. Sebelum ini, media melaporkan dua pengarah Emirates Travel and Tours Sdn Bhd didakwa di Mahkamah Magistrate Putrajaya pada 15 Januari lalu atas 63 pertuduhan gagal mematuhi Perintah Award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) membayar balik tuntutan wang berjumlah RM589,031 kepada 21 mangsa tahun lalu. Pada 23 November tahun lalu pula, Polis Diraja Malaysia PDRM mendapati syarikat itu menggunakan duit jemaah kumpulan kedua dan ketiga bagi menampung kos jemaah umrah kumpulan pertama. Tindakan itu dipercayai antara punca berlakunya kegagalan beberapa jemaah yang menggunakan khidmat syarikat itu untuk ke Tanah Suci sehingga membawa beberapa siri laporan polis dalam kalangan mangsa. Dua saudara lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Seri Manjung hari ini atas tuduhan membunuh seorang kaki tangan Majlis Perbandaran Manjung MPM bulan lalu. M. Saravanan 43 tahun dan M. Tamil Selvan 48 tahun mengangguk faham namun tiada pengakuan direkodkan. Saravanan 43 tahun bekerja sebagai tukang cuci kenderaan manakala Tamil Selvan tidak bekerja. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa secara bersama dengan sengaja telah menyebabkan kematian M. Segar, 45 tahun. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Taman Biru dekat Air Tawar antara jam 5 pagi hingga 9 malam 10 Februari lalu. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 18 April bagi serahan dokumen laporan kimia dan perubatan. Di Selangor, seorang pemandu lori yang menolak kekasihnya dari tingkat 23 sebuah kondominium didakwa di Mahkamah Magistrate Shah Alam kerana membunuh wanita warga Thailand minggu lalu. Tertuduh Vinatan, 37 tahun, hanya mengangguk faham sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Sasha Diana Sabtu. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh berikutan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa membunuh wanita Mawika Lumiai, 32 tahun, di sebuah unit kondominium di Jalan Setia Dagang AH U13, Palang AH Setia Alam Seksyen U13 pada 10.02 malam 28 Februari lalu. Susulan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman penjara antara 30 hingga 40 tahun dan tidak kurang 12 sebatan jika tidak dihukum mati. Mahkamah kemudian tidak membenarkan ikat jamin sebelum menetapkan 7 Jun ini untuk sebutan semula kes bagi perkembangan laporan forensik, kimia dan bedah siasat. Manakala di Sabah, Mahkamah Tinggi Tawau menjatuhi hukuman gantung sampai mati ke atas seorang mekanik atas kesalahan mengedar dadah jenis metafetamin seberat hampir 200 kg kg 2 tahun lalu. Hakim Datuk Dr. Lim Hock Leng membuat keputusan itu terhadap Tai Chi Kiong selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah.
Tertuduh didapati mempunyai pengetahuan dan milikan secara langsung terhadap dadah seberat 199,950.01 gram. Walaupun ia kesalahan pertama tertuduh, tetapi dalam menjatuhi hukuman, mahkamah mengambil kira jumlah berat dadah terbabit dalam kes itu yang merupakan yang terbesar di Sabah setakat ini. Berdasarkan pertuduhan, Cik Hyong didakwa mengedar dadah di kawasan Kampung Batu Payung 6 September 2021. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 39B dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 39B dalam kurungan 2 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau jika tidak dijatuhi hukuman mati dihukum tidak kurang 15 sebatan. Meskipun cuaca panas beri kesan kepada nelayan zon A pesisir pantai, namun ia tidak menjejaskan bekalan ikan bagi menampung permintaan pengguna. Pengerusi Lembaga Kemajuan Perikanan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fazil berkata, ketika ini pengeluaran ikan lebih bergantung kepada nelayan zon B dan C. Ikan itu masih banyak bekalan. Sebab kita tidak hanya bergantung kepada sumber di zon A. Pergantungan kita lebih banyak kepada sumber ikan ataupun hasil pengeluaran ikan daripada zon B dan juga zon C. Jadi cuaca panas itu walaupun ada, tidaklah memberi kesan yang signifikan kepada bekalan ikan. Cuma ia memberikan sedikit kesan kepada rakan-rakan kita di zon A. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pasar nelayan LKIM di seberang Takir, Kuala Nerus. Selain isu cuaca, Muhammad Faiz dalam pada itu mengingatkan golongan peniaga agar tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga ikan di pasaran dengan menggunakan sentimen pelaksanaan SST. Ia kerana sumber bekalan ikan sentiasa ada di pasaran. Selepas ini, bulan Syakban, lonjak kutipan zakat dan wakaf Pahang. Alhamdulillah bertemu kembali. Pelbagai program dan aktiviti yang diadakan pada bulan Syakban berjaya melonjak kutipan zakat dan wakaf di negeri Pahang. Menurut Pengurus Besar Kanan Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang, Datuk Halidan Mat Daud, kejayaan itu dicapai melalui 173 program yang telah dilaksanakan pada tahun ini dalam usaha memberi kesedaran kepada masyarakat, khususnya orang Islam. Gerakan kita pada tahun ini lebih tersusun, maka dengan itu aktiviti lebih banyak, aktiviti secara langsung kepada masyarakat seperti di Masjid Surau tu memang kita dah tingkatkan. Kemudian juga kita dapat menjelaskan apa kemudahan-kemudahan barulah yang dipertingkatkan. Dan akhir sekali kita dapat bersama dengan beberapa program lah dengan masyarakat sendiri. Jadi memanglah harapan kami terbuktilah nampaknya dengan sambutan yang ada ni, insya-Allah pada bulan Ramadan tahun ini kita akan dapat hasilnya, iaitu bilangan pembayar zakat dan wakaf akan meningkat insya-Allah. Dan beliau berkata demikian pada sidang media sempena Majlis Penutupan Bulan Zakat dan Wakaf Pahang di Kuantan. Majlis Kemuncak Penutup Bulan Zakat dan Wakaf akan berlangsung esok dengan penganjuran pelbagai program seawal pagi dengan subuh fighter di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Ia disusuli dengan acara Berkat Run and Walk 2024 bagi 3 kategori iaitu larian 10 km dan 5 km. Manakala kategori berjalan sejauh 3 km yang menawarkan hadiah cabutan bertuah berjumlah RM20,000 berupa sebuah motosikal, 11 jongkong emas serta barangan elektrik. Institusi keagamaan khususnya masjid dan surau perlu memastikan penceramah mempunyai tauliah sebelum diundang untuk menyampaikan ceramah terutama pada Ramadan nanti. Itu tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar susulan banyak pihak yang masih memanggil individu tidak bertauliah untuk program. Jelasnya tindakan itu sedikit sebanyak membuka ruang kepada individu berkaitan menyampaikan ajaran yang tidak selari dengan pengamalan Islam di negara ini. Jadi atas dasar tersebutlah saya mengajak masyarakat di luar sana dalam memilih penceramah-penceramah ini, pastikan mereka ni ada tauliah supaya
kita nak pastikan kandungan ceramah yang disampaikan dalam bulan Ramadan ini sama ada di masjid-masjid, di surau-surau, di platform sosial media dan sebagainya adalah mereka-mereka yang asas ilmu pengetahuan itu ada. Dan semoga dengan cara itu usaha-usaha untuk menyelewengkan masyarakat Islam di negara kita ini dapat kita patahkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Sambutan Program Ihya Ramadan Peringkat Kebangsaan 2024 bersamaan 1445 Hijrah dengan tema Ramadan Sejuta Rahmah di Masjid Putra Putrajaya petang tadi. Turut hadir Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan dan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Menerusi program tersebut, pelbagai program akan dianjurkan JAKIM dengan kerjasama agensi-agensi di bawah kementerian sepanjang Ramadan. Jelasnya dengan kemeriahan program yang diadakan, ia sekaligus dapat menyerlahkan peranan agensi Hal Ehwal Islam dalam menyemarakkan bulan Ramadan dengan aktiviti yang bermanfaat serta mendidik masyarakat. Ia secara langsung mendorong orang ramai menyertai aktiviti kerohanian yang diadakan seperti solat, tilawah, tadarus Al-Quran dan banyak lagi. Pada majlis sama, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyempurnakan penyampaian bantuan persediaan Ramadan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, penyampaian cek program Ramadan dan Raya Yapim serta penyampaian dana baik pulih, naik taraf dan program Back to School Yayasan Wakaf Malaysia. Turut berlangsung majlis pelancaran buku Fasting in Islam terbitan Institut Islam Memahami Malaysia IKIM yang disempurnakan oleh Datuk Dr. Muhammad Naim. Berhubung isu kenaikan kadar zakat fitrah di beberapa negeri tahun ini, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menjelaskan ia berdasarkan atas ketetapan negeri masing-masing. Jelasnya ia juga turut disebabkan oleh harga beras semasa. Tetapi berapa jumlah dia itu, yang itu memang kuasa negeri, Majlis Agama Islam Negeri dan lembaga zakat ataupun pusat zakat negeri-negeri, mereka ni yang berbidang kuasa untuk menentukan jumlah zakat di peringkat negeri. Beliau berkata demikian bagi mengulas isu berhubung kenaikan zakat fitrah di wilayah persekutuan dan juga di Sarawak yang masih belum menentukan kadar zakat untuk tahun ini. Terdahulu, Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib mengumumkan bayaran RM15 dikenakan bagi pengguna beras import premium dan RM22 bagi pengguna beras basmati. Kadar tersebut menyaksikan masing-masing meningkat RM1 berikutan kenaikan harga semasa. Johan Qori dan Qariah Tilawah Al-Quran peringkat negeri Perak 2020 Dr. Anwar Hassin dan Puteri Kalimatul Azwar Hamid sekali lagi muncul juara pada edisi tahun ini. Kedua-duanya sebelum itu turut secara bersama menjadi Johan untuk kategori yang sama pada 2018. Menurut pensyarah kanan Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Anwar, sebelum ini beliau berehat selama 3 tahun sebelum bertanding semula bagi tahun ini. Dan dalam tempoh berkenaan, beliau mengasah ilmu tarannum bagi meningkatkan prestasi bacaan Al-Quran. Saya ingatlah masuk 2020, jadi 3 tahun lah. Kita mencari diri, mencari kekuatan, mencari titik-titik kelemahan sebelum ni kenapa tak sampai ke tahap yang tertinggi. Setelah pernah sesuatu masa dulu Johan kebangsaan, tapi selepas itu menurun prestasi. Jadi dalam tempoh 3 tahun tu begitulah, belajar sebagainya. Jadi tahun ni percubaan lah, mudah-mudahan dapat capai apa yang. Sementara itu, Puteri Kalimatul Azwar yang juga merupakan Johan Qariah peringkat kebangsaan pada 2020 tekad untuk kembali menjadi wakil negara ke peringkat antarabangsa. Besar harapan kalau boleh nak berjaya lah sampai mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa untuk nak mengambil balik rezeki pada tahun 2020 yang terbatal tu kan. So kalau boleh tahun ni akan cuba buat yang terbaik lah. Pada majlis penyampaian hadiah tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat negeri Perak 1445 Hijrah Palang 2024 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kasuarina Meru malam tadi, kedua-dua mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 berserta pakej menunaikan umrah bernilai RM10,000 dan sijil. Hadiah kemenangan disampaikan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah
Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dijadual berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Pahang, Sukpa di Kuantan, Pahang pada Mei depan. Yayasan Pendidikan Itqan menganjurkan pertandingan hafazan Quran peringkat kebangsaan ke-16 dengan pusingan pertama bermula esok. Pengarah program Musabaqah Itqan, Dr. Nashwan Abdul Khalid berkata pertandingan yang berlangsung secara berperingkat sehingga Mei depan itu melibatkan seramai 1,200 peserta dari seluruh negara. Jelas Dr. Nashwan, daripada jumlah itu 50% melibatkan peserta tempatan manakala 5% lagi peserta antarabangsa. Program secara tahunan itu dijalankan dengan kerjasama Universiti Islam Antarabangsa UIAM, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan Kedutaan Arab Saudi bertujuan menyemarakkan minat menghafaz dan mengulang kaji Al-Quran melalui semangat persaingan. Musabaqah kali ini kita ada sebanyak 1,200 peserta dari seluruh Malaysia, 95% Malaysian dan 5% orang luar. Di program ini Alhamdulillah kita ada dalam 30 orang hakim, 15 hakim perempuan dan 15 hakim lelaki. Dan komiti musabaqah ini memang ada lebih 60 orang dibantu semua komiti dalam musabaqah ini. Dr. Nashwan ditemui selepas majlis perasmian pertandingan hafazan Quran peringkat kebangsaan ke-16 Itqan di Universiti Islam Antarabangsa UIAM. Beliau berkata program tersebut menerima sambutan yang menggalakkan daripada pelajar serta ibu bapa susulan jumlah penyertaan semakin meningkat berbanding tahun lalu. Pertubuhan Akademi Al-Bayan menceriakan 300 keluarga asnaf mu'alaf di sekitar Ibu Negara, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka menerusi program Back to School. Ia bagi meringankan beban golongan berkenaan dalam membuat persiapan persekolahan. Pengerusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan berkata inisiatif itu dilaksana dengan penglibatan badan autoriti serta badan bukan kerajaan bagi mengangkat martabat mu'alaf dan menjaga kepentingan asnaf. Sumbangan bernilai RM7,000 diagihkan melalui pemberian baucer bernilai RM200 kepada setiap keluarga mu'alaf. Jadi sebenarnya banyak program yang telah kita laksanakan, kita buat. Dan insyaAllah ni antara program yang kita bersama dengan Al-Bayan, dengan mu'alaf di wilayah persekutuan. Dan insyaAllah dia akan diteruskan. Dan hari ini jumlahnya 31 orang dahulu. Dan insyaAllah target kita untuk nak masuk dalam Ramadan nanti kita akan sasarkan dalam hampir 300 insyaAllah mu'alaf di negeri-negeri yang berbeza insyaAllah. Bagi penerima tentunya sumbangan tersebut amat bermakna. Alhamdulillah dapat beli barang keperluan sekolah untuk diorang ni. Baju Melayu sebab dia sekolah agama juga. Jadi kena beli baju Melayu, kemeja, seluar semua. Stokin Alhamdulillah Al-Bayan membantu dalam keperluan sekolah anak-anak saya. Alhamdulillah. 100 lebih jugalah. Sebab sekarang baju pun boleh tahan juga harga kan, naik harga. Biasa kan untuk dia yang tahun lepas punya pakai je. Tapi Alhamdulillah ni dapat yang ni kita bagi gembira dia orang lah beli yang baru untuk dia orang. Sebab saya pun ada mengajar juga. So jadi saya pun ada dapat bantuan di tempat lain insya-Allah. Tapi yang ini ada rezeki Allah dah bagi kita apa yang memurahkan kita. Selain program Back to School, Pertubuhan Akademi Al-Bayan turut melakukan pelbagai program dalam membantu asnaf mu'alaf sepanjang Ramadan tahun ini. Akademi Al-Bayan juga sedang menyiapkan pusat tahfiz anak mu'alaf pertama di Malaysia. Ia dijangka siap penghujung 2025. Mereka yang ingin berinfak bagi pembangunan kompleks pendidikan dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama itu boleh salurkan ke akaun tertera. Terpaksa solat hingga di kaki lima. Keadaan itu menyebabkan Jawatan Kuasa Karya Surau di Bukit Bandaraya U11 Shah Alam mengambil langkah untuk membina masjid yang lebih besar bagi menampung pertambahan jemaah di sekitar kawasan itu yang kini meningkat sehingga 3,000 jemaah. Buat masa ini, surau Jumaat sedia ada yang terletak dalam Sekolah Agama Bukit Bandaraya hanya mampu menampung 1,000 jemaah pada satu-satu masa.
Bagaimanapun surau itu akan diserahkan semula kepada sekolah berkenaan untuk kegunaan pelajar. Sehubungan itu, satu masjid baru diperlukan namun memerlukan dana. Masjid Bukit Bandar Raya Shah Alam ini merupakan satu kawasan yang baharu. Ramai orang Islam yang memerlukan masjid sebagai mercu kehebatan Islam di sana. Jadi kita telah pun mewujudkan satu plan untuk membina masjid seperti mana yang kita tengok pada hari ini. Kawasannya cantik, surau yang ada tidak mampu menampung jemaah yang begitu ramai. Tambah bulan Ramadan, tambah hari Jumaat, memang tak mampu. Pembinaan masjid berkenaan dijangka menelan belanja 16 juta ringgit dan buat masa ini, pihak jawatan kuasa telah menerima sumbangan orang ramai sebanyak 3.8 juta ringgit. Masjid itu nanti berkonsepkan seni bina maghribi, namun hanya akan memulakan proses pembinaannya apabila jumlah kutipan dana melebihi 50% daripada kos keseluruhan yang diperlukan. Orang ramai yang ingin menyalurkan sumbangan boleh melayari www.infakmasjidbukitbandarraya.com atau sumbangkan ke nombor akaun bank tertera. Kembali nanti, Amerika lagak hero. Baru tentera Israel terbongkar lagi. Susulan pengunduran IDF dari Khan Yunis, semalam seorang bapa dan anaknya ditemui mati di jalanan. Mereka dipercayai dihukum bunuh oleh tentera pengganas Zionis. Dua mayat itu dijumpai bersebelahan antara satu sama lain dalam keadaan bergelimpangan dan menyayat hati. Mayat mereka dibiarkan mereput di atas jalan di sekolah Farhana di Khan Yunis. Penduduk yang menemukan mayat itu berkata, pakaian yang dipakai mangsa merupakan pakaian untuk hukuman mati. هذول الناس اللي تأخروا في مدرسة فاروق تأخروا في مدرسة فاروق الفرة اللي هي هذه فرحانة هذول ضلوا هين ما طلعوش أيهم ملبسين الطفل وأبوه عدمينهم إعدام لأنه في الساحة هذا إعدام. Rakyat Palestin yang kembali ke Khan Yunis di mana tentera Israel menjalankan operasi ketenteraan besar-besaran menjumpai mayat bergelimpangan di antara bangunan yang telah runtuh dan musnah. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, 6 mayat ditemui pada Khamis dan puluhan lagi masih tertanam di bawah runtuhan bangunan. Tentera pengganas Israel turut merosakkan hospital, jalan raya, jaringan bekalan air, bekalan elektrik dan internet. Kemusnahan itu telah mengubah bandar itu sama sekali. Sekumpulan lelaki bertopeng bersenjatakan kayu muncul mengawasi jalanan di Rafah. Mereka turut memakai balutan kepala yang tertera Jawatan Kuasa Pelindungan Rakyat. Kumpulan itu mendakwa kehadiran mereka bertujuan mengawal harga barang yang melambung tinggi. اليوم تم تشكيل لجنة باسم لجان الحماية الشعبية إسنادا ومساندة لوزارة الداخلية. وطمئن شعبنا أنه تم تشكيل هذه اللجنة لصالح هذا الشعب المألوم المكلوم لخفض الأسعار ونشد بيد من حديد وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه بأن يستغل معاناة شعبنا. Tambahnya, mereka bertanggungjawab memerangi harga pasaran gelap agar mengikut harga yang telah ditetapkan kementerian. Mereka turut memberi amaran untuk merampas barangan jualan jika harga tidak dituruti. Sejak kekejaman Israel di Gaza, harga makanan telah melambung sebanyak 75%. Wartawan di Gaza, Abdullah Al-Attar melaporkan minyak masak yang berharga sekitar RM7 sebelum ini kini melonjak kepada lebih RM20, manakala sekilogram gula dilaporkan mencapai harga hampir RM100. Pihak berkuasa yang sebelum ini bertanggungjawab melindungi penduduk Gaza telah dibubarkan kerana serangan maut Israel. Tentera Amerika Syarikat dan rakan kongsinya merancang untuk membina sebuah pelabuhan sementara di pantai semenanjung Gaza. Ia kononnya sebahagian usaha menyampaikan bantuan tambahan kepada orang awam di wilayah terkepung itu susulan tindakan Israel menghalang penyampaiannya menerusi jalan darat. Pelabuhan di pantai Gaza itu dikatakan boleh menerima kapal besar yang membawa makanan, air, ubat-ubatan dan tempat pelindungan sementara. Rancangan itu dibuat di tengah-tengah kebimbangan Washington bahawa bantuan yang masuk ke Gaza tidak mencukupi dan lambat. Pelabuhan itu akan terdiri daripada jeti sementara untuk membolehkan ratusan trak tambahan bantuan masuk setiap hari. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memberi amaran kepada Israel bahawa rejim itu tidak boleh menggunakan bantuan sebagai alat tawar-menawar. The leadership of the Israelites say this.
Humanitarian assistance cannot be a secondary consideration or a bargaining chip. Protecting and saving innocent lives has to be a priority. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. Malaysia sedang membuat penghantaran bantuan baharu seberat 100 tan melalui laut yang dijadual tiba pada bulan ini. Duta Mesir ke Malaysia, Raga Taufik Said Nas berkata bantuan Malaysia akan diberi keutamaan untuk memasuki Gaza bagi memastikan keperluan itu sampai tepat pada masanya. It's worth mentioning here that the Malaysian aid was given a priority by Egyptian government to enter Gaza. And in this regard, a full cooperation and coordination is taking place, alhamdulillah, between both governments to make sure that the assistance is delivered on time and to the most needed. Beliau berkata demikian dalam sidang media Kedutaan Mesir ke Malaysia berhubung usaha Mesir di Gaza di Ibu Negara siang tadi. Sementara itu, beliau berkata Mesir berharap Malaysia dapat meningkatkan bantuan kewangan kepada agensi bantuan dan kerja untuk pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA. Berikutan beberapa negara telah menyekat sumbangan kepada agensi itu selepas percaya dengan dakwah Zionis bahawa Hamas bertugas dengan badan antarabangsa itu. Bagaimanapun, tambah Ragai Taufik, Malaysia baru-baru ini juga telah menyalurkan sumbangan tambahan sebanyak 10 juta ringgit kepada UNRWA. Transaksi pasaran hartanah negara meningkat tahun lepas. Pasaran harta tanah negara tahun lepas merekodkan lebih 399,000 transaksi dengan nilai hampir 200 bilion ringgit. Peningkatan 2.5% dan 9.9% daripada segi bilangan dan nilai transaksi berbanding tahun sebelumnya. Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi jualan harta tanah kediaman siap dibina yang tidak terjual menurun kepada 26,000 unit dengan nilai 17.7 bilion ringgit pada 2023 berbanding hampir 28,000 unit bernilai 18.41 bilion ringgit pada tahun 2022. Katanya sektor harta tanah negara dijangka meneruskan momentum pemulihan sekalipun berdepan cabaran ekonomi global termasuk suntikan berterusan untuk pembangunan sektor harta tanah negara yang disediakan Kerajaan Madani melalui Belanjawan 2024. Pasaran harta 2023 menunjukkan perkembangan positif dari segi pertumbuhan nilai dan bilangan transaksi harta tanah, pelancaran baru serta pada masa yang sama pengurangan overhang. Kedua, Kerajaan Madani di bawah Belanjawan 2024 turut menyokong pembangunan sektor hartanah khususnya melibatkan perumahan mampu milik serta kemudahan pembiayaan rumah pertama. Menurut Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH, trend pertumbuhan positif transaksi harta tanah didorong oleh peningkatan transaksi dalam semua subsektor iaitu kediaman 7.1%, komersial 17.5%, perindustrian 13.1%, pertanian 4.6% serta tanah pembangunan dan lain-lain 13.8% berbanding 2022. Prestasi yang lebih rancak turut direkodkan bagi pelancaran baharu kediaman iaitu meningkat 4.4% kepada 56,526 unit dengan prestasi jualan yang lebih baik sebanyak 40.4%. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.